Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana wassalatul qa'imah wassalamu ala rasulillah. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam medan hidup kita, cari makan kita, kerja buat kita, mengaji belajar kita, pemerintahan kita. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala ada sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
siapa-siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala buka jalan kemudahan bagi hidup dia. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini perkara yang Allah Ta'ala tutup, yang Allah Ta'ala wajib supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan juga satu ayat yang lain, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala nak basuh dosa-dosa dia yang telah dia buat. Dan Allah Ta'ala janji untuk nak besar ganjaran kita di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam tajuk yang saya nak buat khutbah pada hari ini ialah tentang pilihan raya, pilihan lektang nayuk ataupun semacik hak cangwat oboco yang akan berlaku pada tarikh 20 Tanwa yang lagi akan datang. Maka pemilihan raya di dalam cangwat kita ni, sebahagian daripada kita ramu apa tak penting, tak ada makna, tak ada biasa ya, tak ada gapo dak sebenarnya. Pilihan raya ni adalah hubungan rapat dengan agama kita. Pilihan raya ni adalah hubung rapat dengan Islam kita. Maka benda ni oleh kerana penting, pasal itulah saya pilih tajuk khutbah pada hari Jumaat pada hari ini. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, satu kewajipan kita sebagai rakyat untuk bangunkan masyarakat dan tempatan kita ni bui maju dan ke depan. Ini adalah kewajipan kita terhadap negara dan bumi yang kita duduk ini. Lebih lagi untuk nak tegakkan negara yang aman damai, selesa di dalam menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mana-mana peluang yang kita ada di hadapan kita ni, kita tunaikanlah peluang yang baik ini demi untuk Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di tempatan kita ni peluang untuk kita nak pilih pemimpin. Setengah-setengah negara dia beranak mari hingga siapa dia mati tak pernah milih, tak boleh milih. Ada negara di atas dunia ni rakyat dia tak pandai nak kabar. Kenapa? Kerana semenjak daripada dia beranak hingga siapa dia mati tak ada rabuk milih. Alhamdulillah, tempat yang kita ada negara yang kita hidup tadi ada peluang milih belaka. Mula daripada sosok, mula daripada oboco, sapa kepada Pujaiban, sapa kepada Tok Kemening, sapa kepada Oboto. Alhamdulillah peluang baik ni rasanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kena ingat bahawasanya suara yang kita nak pilih pemimpin kita pada masa depan ni bukan hanya suara tidak ada makna deh. Di dalam Islam, kan lektang, kan caisit, satu rabuk serupa dengan istisyarah ataupun dikenali di dalam Islam ialah syura. Syura ni seseolah kita haikan periksa bui pandangi pendapat kita kepada pihak yang berkuasa, kata orang ni lah sepatutnya jadi pemimpin kita. Itu adalah sebagai syura di dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amri. Pada masa Nabi, walaupun Nabi sebagai pimpinnya yang dapat wahyu daripada Allah, tapi ada benda-benda yang Nabi kena periksa dengan umat dia. Nabi orang hebat dah dilatih oleh Allah Ta'ala pandai semua perkara, tapi tak sunyi daripada ambil kan periksa daripada rakyat. Maka hari ni rubakan hai periksa pada hari ni melalui kita pergi pakoh butir. Itu adalah kita haikan periksa kepada pihak berkuasa, kata kita wi demo ni. Dan satu ayat lagi, wa amruhum syura bainahum. Orang Islam
hendaklah hidup rabuk syura di dalam hidup mereka. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu, suara yang kita nak pakoh pada tepat 20 bulan Tanwa ni, lama satu sekali kita kena niat ikhlas kepada Allah, kan ini satu ibadat yang kita tunai. Dan juga kita kena betul niat kita. Kena betul niat. Kata suara yang kita bubuh ni untuk sebagai saham, sebagai untuk nak beki masyarakat, siapa-siapa yang akan datang jadi pemimpin kita lagi akan datang. Dan muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita banyak benar milih. Maka kita ambil milih yang lepas-lepas dah sebagai pengajaran bagi kita, sebagai pengajaran hidup hak telah lepas. Sama ada kita milih sosa, kita milih puak, kita milih obota, kita milih pujaiban, kita milih tok kemene, kita ambillah pemilihan-pemilihan yang telah lepas sebagai ibrah, sebagai budrian bagi kita. Oleh itu, dengan kita nak pakai suara ni, lama satu sekali kita kena letak untuk nak dapat keredaan Allah besar sekali, untuk nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, negara kita yang kita duduk di Cangwak Nara ni masih lagi rendah. Sepatutnya Nara ni kena kemuncak. Nombor satu sekali dia duduk di Taruh, duduk perempuan di antara Malaysia dengan kita ni duduk Nara sampai Tabah 30 kilo lebih. Patutnya Nara ni kena lebih maju. Kalau kita kelih pasal apa negeri Malaysia Johor lebih maju rat dia, oleh kerana dia duduk dengan Singapura. Perempuan dia dengan Singapura, negara maju, dia kena maju. Tapi benda yang kita alami di negara kita ni, Malaysia maju, tiba-tiba negara kita masih mundur lagi. Ini kena sebagai buah pemikiran bagi kita. Dan juga pilihan nayung ataupun semacik bocor ni bukan benda mudah dah. Kerana setahun kerajaan tu modal ngok peraman hampir 400 juta setahun. 400 juta. Dan kalau masa 4 tahun kita giku dengan 4. Duit yang banyak ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Banyak perkara-perkara yang kita boleh buat kemajuan yang ada di tempatan kita. Oleh itu, agama kita sebenarnya, sebagaimana kita pandai nak ibadat kepada Allah dalam masjid, juga kita pandai untuk nak pilih orang jadi pemimpin lagi akan datang. Dan juga agama kita agama yang syamil, sempurna. Ada mari royak cara nak meretah lagu mana, cara kita duduk bawah pemerintahan lagu mana. Agama kita ajar cukup. Oleh itu, untuk nak jadi orang yang nak meretah kita radap Cangwak ni betul-betul kerana Allah, maka kita kena kamneng benda tu. Kena ingat kata ini adalah satu ibadat yang tidak terpapas dengan sebab 200 kok 300 kok. Paumai kitanya orang nak mari ambil ngoprakman setahun 400 juta ni untuk nak patana negara tempatan kita ni, bukan mungwang kepada 300 kok 400 kok makan sehari habis. Lepas pada tu dia mau tinggal kita wa'iyadzubillah, tak sel lagu tu. Oleh itu, yang kedua juga kita kena ingat bahawa pemilihan ni adalah amanah. Orang yang suara yang kita nak turun, nak bui ni, kita adalah amanah. Datang satu hadis Nabi sebut kata al-mustasyaru mu'tamanun. Orang minta, orang titu minta kam periksa tadi adalah amanah. Hari ni kerajaan kau kam periksa daripada rakyat, kata kita nak pilih siapa. Kita ingat ini adalah amanah. Datang daripada hadis Nabi tadi al-mustasyaru mu'taman. Awak semua adalah diamanah. Dan juga amanah yang besar ini kita jagalah biar baik. Kita letak biar comel. Berdasar satu hadis Nabi, kullu minkum ala thaghratin min thughuril Islam.
Setiap kita ni adalah di dalam benteng pintu gerbang Islam. Allahu an yu'tal Islam min qibalihi. Jangan sekali-kali hancurnya Islam melalui lubang yang kita duduk jaga. Hari ni kita duduk jaga agama, kita duduk jaga Islam. Janganlah kalahnya Islam melalui kita. Dan juga amanah yang kita nak beri kepada pimpinan yang lagi akan datang, kita nak pilih siapa, tu serah kepada fok kita. Tapi ingat, ini satu amanah. Idza dhiyatil amanah fantadhiris sa'ah. Nabi kata, kalau amanah tadi hancur, kalau amanah tadi tak betul, tunggulah saat-saat kehancuran negara tadi. Amanah ni benda penting, sehingga kalau kita bui kepada orang yang tidak beramanah, tunggulah negara tu akan hancur. Qila ya Rasulullah wa ma idha'atuha. Apakah menyia-nyiakan amanah? Nabi kata, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila amanah tadi diserah kepada orang yang tidak ahli dia, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Dan berdasar hadis lain pula, Nabi ada sebut, man walla rajulan ala isabatin wa huwa yajidu fihim man huwa arda minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Siapa-siapa gi pilih seseorang nak jadi pemimpin kerana kaum keluarga dia, kerana wong trakun dia, kerana waris-waris dia, wa huwa yajid fihim man huwa arda minhu, sedangkan di dalam pilihan depan tadi ada orang lebih sesuai daripada waris dia, ada orang lebih baik daripada keluarga dia, faqad khana Allah wa rasulahu. Dia pergi pilih keluarga dia, maka dia telah mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin semua. Allah besarnya. Kalulah 3 orang yang lagi akan datang nak jadi nayuk baca di tempat tang kita ni, kita pergi pilih kerana waris ya, bukan kerana kesepatut tenda. Kalau waris sepatut tak apa, tapi kita sebab waris oleh kerana sepupu kita, pergi pilih dia oleh kerana keluarga kita, oleh kerana bakar kita, sedangkan dia tidak ada kelayakan nak jadi pemimpin, kita pergi pakar dia. Nabi kata, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dia ni telah mengkhianati Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin seluruh dunia. Allahu akbar. Besarnya bukan benda kecil muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tak sepatut kita nak ambil 300 kok tadi, lepas tu kita pergi bubuh dia. Dengan sebab 300 kok kita pergi khianat amanah Allah dan khianat amanah Rasul dan khianat amanah orang mukminin. Allah besarnya kita kena tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Ibnu Taimiyah, man walla min amril muslimin syai'an fawalla rajulan limawaddatin aw qarabatin. Siapa pergi pilih pemimpin kerana waris dia, kerana kasih sayang dia, bainahuma faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin, dia khianati Allah, sebagaimana di dalam hadis yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan kita pilih pakah dengan sebab duit, jangan kita pakah dengan sebab waris, jangan kita pakah dengan sebab kita rapat dengan dia. Kerana pimpin ni bukan rapat, bukan baik, dia adalah amanah. Tolonglah dia. Kalulah dia tidak sepatut jadi pemimpin, jangan kita tolak dia masuk neraka. Kerana pimpin ni adalah boleh jadi masuk dia ke neraka Allah Ta'ala. Kalau kita sayang kepada seorang lelaki, maka kita tolonglah, janganlah dia jadi pemimpin kerana dia tetap sepatutnya jadi pemimpin. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat di hari kiamat orang-orang yang khianati amanah, hari yang yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang buat bersalah, orang-orang yang tidak amanah di hari kiamat, dia nak pelien, dia nak bayar untuk tak seri masuk neraka Allah Ta'ala, kalau terpaksa bayar anak sekalipun.
Dan juga wasahibatihi wa akhi, kalau terpaksa kena tukar dengan bini dan saudara dia sekalipun. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kabilah-kabilah kaum keluarga dia sekalipun. Di hari akhirat nanti, orang yang bersalah, yang tak jaga amanah, besarnya untuk nak menyelamat daripada azab Allah Ta'ala, sehingga anak pun dia nak jual, sehingga bini pun dia nak tukar. Muslimin yang dirahmati Allah, wa man fil ardi jami'an thumma yu'wi, bahkan kalau dia boleh tukar seluruh orang di atas muka bumi ni, dia akan tukar, tak sewi dia masuk neraka Allah Ta'ala di hari kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah, oleh tu orang-orang yang kita nak pilih sebagai pimpinan kita masa depan ni, dia ada kulasana di dalam Islam kamnut, dia ada sifat-sifat yang Islam letak. Maka kita clear kata sifat ni ada kepada siapa, kita bubuhlah sebagai amanah yang Allah Ta'ala, sebagai amanah Islam wakil kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin, orang yang kita nak pergi tazkiyah, nak pergi raprong kata dia, kita pergi bubuh suara ni adalah sebagai raprong kata dia boleh jadi pemimpin. Jadi orang yang kita nak raprong dia jadi pemimpin sebagai amanah kita, nomor satu sekali kita kena kelih sifat yang ada pada masa Nabi Yusuf. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ketika Raja Mesir tawar kepada Nabi Yusuf, nak akak tamneng kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mula-mula sekali nak jaga khazainil ardi kan kelang. Karena mana-mana negara bocornya kan kelang, tidak ada kemajuan dalam negara tu. Orang nak jadi pemimpin nomor satu sekali bak duit piti, bak amanah, bak duit rakyat, duit umum dia panggil, malul am, duit harta orang ramai. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf mula-mula sekali dia sanda nak jadi Ratna Menteri kan kelang. Sebab apa? Sebab dia kata inni hafizun, kerana saya boleh jaga barang ni. Orang yang kita nak jadi pemimpin, nak pilih jadi pemimpin, kita kelih kata boleh jaga ke tak duit 400 juta setahun. Duit rakyat, duit kita semua 400 juta, dia boleh jaga ke tak? Dan dalam masa 4 tahun kita pergi kun berapa tubik. Muslimin yang dirahmati Allah, inni hafizun alim. Alim selagi ada pengetahuan, ada ilmu di dalam pemerintahan. Kita jangan ambil orang oleh kerana waris, oleh kerana dia debel, oleh kerana dia hebat, oleh kerana ni, tanpa kelih kelayakan ilmu yang ada pada dia. Ilmu pasti kena ada. Orang yang duduk depan ni pasti kena ada alim, kena reti, kena pandai. Dia nak bawa rakyat lagu mana kalau dia tak pandai? Dia nak kecek dengan orang lagu mana dia tak pandai? Semenjak dulu saya pernah berkhutbah tentang nak jemput sosok. Saya kata orang nak jadi pemimpin, kurang-kurang kena bererti bahasa Melayu, bahasa Thai, dan boleh tambah pula dengan bahasa Inggeris. Barulah boleh torong di antara dunia nak bawa pemimpin kepada kita. Tapi kalau kita pilih orang yang tak pandai berkecek, nanti hangut saja, tunggu fantazir sa'ah, tunggu kehancuran kita. Dia tak akan kecek ke maslahatan rakyat, kan dia tak pandai nak berkecek. Ini benda yang kerana dia tidak ada ilmu. Dan yang kedua juga muslimin, kita kelih kepada Nabi Shu'aib ketika dia nak pilih menatu, ketika dia nak pilih orang nak jaga, orang nak jadi lukcang dia, orang nak ambil gaji dia, orang nak jadi orang gaji dia. Anak tina dia kata, ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Orang nak jadi pegang jawatan kena ada dua. Yang pertama al-qawi, yang kedua kena al-amin. Al-qawi ni ialah kekuatan. Ada kekuatan, bukan lemah dak. Kalau betul-betul, kalau salah-salah. Ini kekuatan.
Sehingga Nabi dia kata, "Lau anna Fatimah sariqat." Kalau anak tina dia Fatimah curi, Nabi kata, "La qata'tu yadaha." Aku akan kerak tangan dia. Kuat. Nah, kekuatan. Kerana hari ni kekuatan ni kita jarang saja kita jumpa, khususnya kalaulah pemimpin tadi huakan dia buat salah, dia tak ambil berat. Kalaulah orang rapat dengan dia buat salah, dia tak ambil salah. Orang ni orang bukan al-qawi, bukan orang kuat dah. Orang kuat dia boleh jaga kebenaran. Dan juga al-amin, ada kepercayaan, boleh jaga adab-adab kerja dia. Boleh duduk di dalam maktab dia, bukan kata tak ada duduk maktab, duduk luar, tak ada duduk kerja dak, tak sih. Al-amin boleh jaga duit tengah, pitih tengah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tempatan kita ni, maaflah. Nah, kita pandai buat jalan. Saya pernah tanya nak kena bapa mi nak buat jalan sangat. Jalan tak punah kita buat dah. Dia kata banyak boleh persen. Nah, kita tak ada mikir hal lain selain daripada jalan kau. Tak ada mikir dari segi kualiti rakyat. Tidak mikir dari segi turis, kantong ciau. Kita antara manusia masuk duit, kita tak mikir. Saya kata bapa tak mikir, hak ni tak ada persen, wal-iyazubillah. Dah, kalulah pemimpin hanya nak boleh persen, nantilah 40 tahun, 50 tahun negara kita tak akan maju, wal-iyazubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang nak jadi pemimpin ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata Umar bin Khattab, Allahumma inni ashku ilaikal jild al-fajir. Kadang-kadang orang hebat tapi jahat. Tak sah juga. Orang hebat tapi boleh menegak kebenaran. Ini kita nak sifat pada pemimpin. Dan juga wa ajil siqah. Orang warok, orang hebat tapi tak kuat. Jadi dua perkara kena ada. Yang pertama hebat, boleh jaga kebenaran. Yang kedua boleh harap dia. Ini benda yang kita kena ada pada pemimpin. Oleh itu datang setengah-setengah petua. Saya kelih dan kata orang apabila orang beri duit kita ni boleh ambil kerana dia hadiah. Ini tak betul, petua salah. Kerana jual suara ni dia tak boleh jual di dalam Islam. Kerana jual-jual ni barang hak kita. Kita kata kita boleh jual suara kita, bukan. Kerana suara kita dia keratup dengan masyarakat. Kita kalau kita pergi duk jual, misalnya kita pergi bubuh suara orang jahat, orang tak molek misalnya. Dengan sebab 300 kok, 500 kok kita pergi duk bubuh orang tak molek. Seseolah suara kita pergi duk jual naik, orang tak molek duduk meretah kita 4 tahun pula dalam keadaan mundur kita, wal-iyazubillah. Oleh itu kita hati-hati dalam memilih. Kita pilih siapa, serah kepada fak kita. 3 orang ada nayuk baca, alhamdulillah boleh kita pilih. Nah, boleh kita pilih. Kita pilihlah orang yang berkelayakan, yang kita anggap kata dia sepatut jadi pemimpin. Bukan dialah sepatut orang beri duit kita bubuh, bukan, wal-iyazubillah. Nah, oleh itu itulah pesanan saya kepada muslimin semua, supaya kita dapat pimpinan yang terbaik, boleh meretah tempatan kita boleh jadi maju lagi pada masa depan. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تولى خيارنا ولا تولى شرارنا. اللهم تولى علينا خيارنا ولا تتولى علينا ولا تتولى علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. واقيموا الصلاه.